لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, ya sedikit syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan keizinan yang tuan-tuan dapat untuk kita bertemu pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkongsian kita berhubung kait dengan sirah Rasulullah SAW. Dengan tuan-tuan Allah Ta'ala campakkan, Allah Ta'ala sirami hati kita insya-Allah dengan kerinduan kita kepada Rasulullah, ya, kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Tuan, mudah-mudahan yang kita dapat dibangunkan bersama dengan Rasulullah insya-Allah. Ya tuan-tuan, seawal pertemuan kita pada malam ini, kita pasakkan niat kita, tak lain tak bukan kita belajar sirah Rasulullah ini. Ya, tak lain tak bukan nak mendekatkan tuan, nak merasakan bahawa kita bersama dengan Rasulullah SAW. Biar kalau boleh hari-hari, ya, terutama dengan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Jadi samping salawat tuan-tuan, kita nak menelusuri setiap jalan cerita yang telah pun tuan-tuan yang telah pun dipaparkan oleh Rasulullah SAW. Kita akan baca, kita akan teliti satu persatu insya-Allah. Sebab apa tuan-tuan, setiap daripada situasi yang berlaku pada zaman Rasulullah itu kena pada kita. Dan tuan-tuan, kena pada kita. Kita nak ambil pengajaran, ambil pedoman. Sebab yang kita bincangkan, yang kita kongsikan ini tuan-tuan berkaitan dengan seorang manusia yang Allah Ta'ala pilih, ya tuan-tuan, seafdal manusia, semulia-mulia manusia dalam kalangan ramai manusia ini tuan-tuan, Rasulullah SAW yang terbaik. Yang kita rasa bangga bila kita dapat berbicara tentang Rasulullah. Tuan-tuan, pada malam ini kita nak sambung pada pengajian kita, iaitu pada bahagian yang kedua permulaan wahyu sehingga hijrah ke Habasyah. Yang kita masuk pada yang ke Tuan-tuan, kita masuk pada yang keempat, iaitu peristiwa setelah mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Tuan-tuan, dakwah Rasulullah ni dia ada tiga peringkat. Pada permulaan Islam ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ialah secara sirriyah, dia secara sulit tuan, selama 3 tahun. Tuan, mau kata 3 tahun tentang macam-macam boleh berlaku. Ya, satu masa yang cukup panjang tuan-tuan, bagaimana Rasulullah SAW membina jiwa, dia membina iman dalam kalangan para sahabat, ya, supaya dengan jiwa tersebut, jiwa yang mantap, iman yang mantap, mereka mampu, ya, untuk mendepani segala macam yang bakal tiba bahkan setelah 3 tahun itu berlaku. Ya, apakah nanti setelah mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara jahriyah, yang berdakwah secara terang-terang tuan-tuan. Benda yang tak pernah wujud sebelum itu tuan-tuan, ya, yang tak pernah wujud sebelum itu tiba-tiba wujud. Dikatakan ajaran Islam yang tuan wujud di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pada ketika itu. Kalau tuan-tuan mungkin pada gambaran kita ni tuan-tuan, ya, benda yang baru kalau nak baik, kalau nak jadi elok tuan-tuan, dia mungkin makan masa. Kadang-kadang dia mungkin makan masa. Dan kita faham tak tuan-tuan, kadang-kadang apa yang kita nak buat ni mendapat tentangan. Mendapat tentangan, nak buruk apa tak lagi tuan-tuan. Ya, apa tak lagi. Tuan nampak baik. Maka kita bila kita baca sirah Rasulullah SAW, tuan-tuan, tahap pertama secara sirriyah, secara sulit, yang keduanya secara jahriyah, dan yang ketiga tuan-tuan ialah secara dakwah di luar daripada kota Makkah.
yang di luar daripada kota Makkah. Maka dengan dakwah tersebut tuan-tuan, kita tengok bagaimana tuan-tuan Abu Dhar sebagai contohnya, Abu Dhar Al-Ghifari, maka dia bukan datang daripada penduduk Makkah, tuan-tuan, tak. Dia main dari luar daripada Makkah, datang bila mendengar bahawa tuan-tuan Rasulullah SAW itu dilantik menjadi Rasul, membawakan ajaran Islam. Tuan-tuan, dia datang bersama dengan saudara dia datang bersama dengan mak dia. Tuan-tuan, bila dia main, tuan-tuan, bila dia main, kemudiannya dia tak masuk oleh tuan-tuan ke Makkah. Kemudian dia suruh adik dia, saudara dia tadi ni pergi bertanyakan tentang Islam. Tuan, bila pergi bertanya tentang Islam, tuan, pada ketika itu musyrikin Makkah, tuan, orang yang tanya tentang Islam, maka dia dipukul. Tuan-tuan, dia dipukul. Maka baliklah dia, tuan-tuan. Sehingga kan Abu Zar sendiri yang masuk mencari. Dia bertanya tentang Islam. Tuan-tuan, cari siang malam pagi petang nak tanya siapa, tuan-tuan. Sebab kalau bertanya tentang Islam, orang tersebut akan dipukul. 3 hari, tuan-tuan, 3 malam, dia tak makan, tak minum. Tuan-tuan, dia tak makan, melainkan dia minum air Zam-Zam. Yang Zam-Zam, tuan-tuan, berbekalkan dengan air Zam-Zam, diberikan tenaga, berikan kekuatan. Maka Allah, tuan-tuan, pada malam yang keempat, Allah Ta'ala pertemukan dia bersama dengan Rasulullah SAW. Sedang ketika itu, tuan-tuan, kalau nak ikutkan di Ka'batul Musyawarah ni, tuan-tuan, Ka'bah ni tak ada orang yang tak ada kesunyian. Tuan, tak sunyi di situ. Setiap waktu akan ada orang yang melakukan ibadat, tuan-tuan. Sama ada ibadat yang betul ataupun ibadat yang, tuan-tuan, yang bukan-bukan. Tuan-tuan, yang tak sunyi pada ketika tu. Allah Ta'ala takdirkan, tuan-tuan, pada ketika itu sunyi. Melainkan dia seorang, tuan-tuan, duduk berdekatan dengan Ka'bah, tuan-tuan. Tiba-tiba dia bertanyakan, datang 2 orang perempuan, dia bertanyakan kepada 2 orang perempuan ini, sekian, tuan-tuan, bertanyakan tentang Islam. Kemudian dia menyatakan, tuan-tuan, tentang sembahan, bukan kata-kata ataupun usaha, tuan-tuan. Ada sembahan mereka, tuan-tuan. Dia kecam sembahan tersebut. Maka 2 orang perempuan tadi, tuan-tuan, bergegas keluar daripada masjid. Bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Perempuan tadi menyatakan kepada Rasulullah bahawa ada orang yang telah mencaci, tuan-tuan, nenek moyang kami, sembahan mereka. Siapa? Tu yang dekat dengan Ka'bah, tuan-tuan. Tuan-tuan, rahmat Allah Ta'ala. Maka pada ketika itulah bertemunya Rasulullah bersama dengan Abu Zar. Kemudian Abu Zar ni, tuan-tuan, menyatakan bahawa dia nak memeluk agama Islam. Rasulullah kata, nak kena fikir elok dulu. Sebab apa, tuan-tuan, orang yang masuk Islam ni dia akan diseksa. Dia akan berhadapan dengan ancaman. Dia kata tak apa, tuan-tuan, tak apa. Yang cuma dia tak kata, tuan-tuan, Rasulullah kata besok ni engkau ikutlah aku. Ikutlah aku daripada belakang. Tuan-tuan, Rasulullah pergi ke rumah, tuan-tuan, rumah Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu merupakan, tuan-tuan, tempat untuk Rasulullah berdakwah. Dan dia pun ikut. Bila dia ikut, tuan-tuan, dia menyatakan keislaman dia kepada Rasulullah SAW. Dia berada di situ selama 15 hari. Tuan-tuan, selama 15 hari. Kemudian dia berpisah dengan Rasulullah 15 tahun pula, tuan-tuan, baru bertemu dengan Rasulullah. Belajar 15 hari dengan Rasulullah SAW, berpisah dengan Rasulullah 15 tahun. Lepas tu baru jumpa, tuan-tuan. Dan dia bawa separuh daripada apa? Separuh daripada keluarga dia, separuh daripada kaum dia, tuan-tuan, yang mana mereka telah pun memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Zar, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi maksudnya di sini ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama secara sirriyah, yang keduanya secara jahriyah. Tuan-tuan, peringkat yang ketiga ialah, tuan-tuan, penyebaran Islam di luar daripada kota Makkah. Sehingga kan, tuan-tuan, Rasulullah, kita melihat bagaimana Rasulullah disambut ketika mana dalam penghijrahan Rasulullah ke Madinah. Orang-orang di Madinah, tuan-tuan, pada ketika itu telah pun memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita tahu, tuan-tuan, Rasulullah duduk di Makkah, Islam itu berjalan. Dakwah Islam itu berjalan, tuan-tuan, di luar daripada kota Makkah. Itu di antara tahapan bagaimana Islam itu, tuan-tuan, berkembang. Baik, tuan-tuan, pada poin yang keempat ni, selepas itu Rasulullah SAW mula berdakwah kepada Islam dalam kalangan orang yang dipercayai akalnya selama 3 tahun.
Ya, hasilnya tuan-tuan beberapa dalam kalangan orang lelaki dan juga wanita yang terkenal dengan pemikiran yang matang, jiwa yang sejahtera, telah pun perlu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan, bilangan mereka mencecah 30. Ya, kalau ikut riwayat Ibn Hisham, tuan-tuan, dia kata 40 orang. Ya, 40 orang yang telah memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh 3 tahun ni, tuan-tuan. Dalam tempoh 3 tahun. Tujuan dia apa, tuan-tuan? Kalau kita melihat tujuan dia, kenapa dakwah ni tuan-tuan dilakukan secara kenapa Rasulullah mengambil strategi ini? Dia tak lain tak bukan yang pertama sekali, tuan-tuan, jumlah orang Islam pada ketika itu sikit. Rasulullah dah membina kekuatan orang Islam tu, tuan-tuan. Tentu tuan-tuan kita nak bergerak dan mengembangkan agama kita, mengembangkan sesuatu benda pun, tuan-tuan, dia perlu dalam jamaah. Maka tuan-tuan, 2 lebih baik daripada 1, 3 lebih baik daripada 2, tuan-tuan, 10 lebih baik daripada 5. Tuan-tuan mana kata Allah Ta'ala, Nabi bina terlebih dahulu, tuan-tuan, kekuatan. Yang keduanya tak lain tak bukan, tuan-tuan, kondisi masyarakat Arab pada ketika itu. Mereka tak boleh nak terima benda yang baru, apatah lagi yang berkaitan dengan agama. Maka dia boleh sembah berhala, tuan-tuan, berzaman-zaman tak? Daripada zaman tu nenek moyang mereka lagi, tuan-tuan, tiba-tiba datang agama Muhammad, agama Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan, sembahan mereka tadi ni yang diperlu sembah lama-lama, tuan-tuan, lebih dulu lagi akan ditiadakan, akan dihapuskan sembah kepada sesuatu yang tak nampak, tuan-tuan. Jadi kita faham, tuan-tuan, benda ni akan menyalahi adat, menyalahi aturan, menyalahi pegangan kepercayaan masyarakat Arab pada ketika itu. Maka Rasulullah tuan-tuan ambil terlebih dahulu strategi. Dia bina terlebih dahulu keyakinan dalam kalangan para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sudah tentu benda yang baru ni dia kena tadarruj. Dia nak kena berperingkat sikit demi sedikit. Baru dia, tuan-tuan, baru dia jadi elok, kita kata. Sikit insya-Allah, tuan-tuan. Islam, tuan-tuan, inna inda Allah, tuan-tuan. Islam dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Islam itu agama yang mudah. Agama yang mudah. Walan yushadda dina ahadun illa ghalaba. Dan orang-orang yang memberatkan, tuan-tuan, memberatkan Islam dari sudut pengamalannya, dari sudut ibadat, tuan-tuan, maka dia akan dikalahkan. Dalam arti kata lain, tuan-tuan, dia buat sesuatu yang mungkin menjadi bebanan kepada dia. Tuan-tuan, bab yang fardu, bab yang wajib ni kita kena buat sungguh-sungguh. Sembahyang, tuan-tuan, tak boleh ringan. Lebih pun tak boleh ringan tak kalau sembahyang fardu ni. Takat 5, tuan-tuan. Tak boleh lebih. Walaupun kita orang kuat, tak boleh. Tuan-tuan, dia tak boleh kurang. Yang tu dia nak kena buat sungguh-sungguh. Tuan-tuan, contohnya kalau bab sunat ni, tuan-tuan, ikut kekuatan kita, ikut keupayaan kita, supaya dia tidak menjadi berat kepada kita. Tuan-tuan. Jadi mengambil kira dalam hal ini, tuan-tuan, baru satu perkara yang baru ni dia nak kena tadarruj sikit lebih dahulu. Supaya hati kita ni, tuan-tuan, terpanggil, terpaut untuk beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan sikit demi sedikit. Tuan-tuan, kita boleh bayangkan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang bila turunnya ayat Al-Quran ni, tuan-tuan, dia beramal sungguh-sungguh dengan ayat tersebut. Dia tengok sikit, tuan-tuan. Lama-kelamaan ayat tersebut, tuan-tuan, iaitu pengamalan mereka terhadap ayat kali ini, tuan-tuan, menjadi kuat, menjadi hebat, kita kata. Menjadi kuat, menjadi hebat. Ini, tuan-tuan. Dia yang keempat, tuan-tuan, nak menyatakan kepada kita tahapan dakwah ni, tuan-tuan, daripada sir kepada jah. Kemudian, tuan-tuan, berlaku juga di luar daripada kota Mekah. Apa yang boleh kita ambil daripada kisah ini, tuan-tuan, atau pada poin ini, kita tengok yang ketiga, tuan-tuan, pedoman dan juga pengajaran yang ketiga, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nak bina terlebih dahulu akan sokongan. Dan Rasulullah bina terlebih dahulu sokongan orang yang menjadi penyokong. Tuan-tuan, kita menjadi pemimpin, kita nak orang sokong kita. Apatah lagi apa yang kita bawa ni, benda yang benar, benda yang betul, benda yang nak mengajak orang kepada kebaikan. Kita perlukan orang yang berada di belakang kita, tuan-tuan, yang boleh sokong kita, yang boleh bagi semangat kepada kita, yang boleh apabila kita lemah, tuan-tuan, dia boleh bagi semangat. Tuan-tuan, orang yang memberikan kebaikan kepada kita.
Bukan kita tengok bagaimana keistimewaan Rasulullah SAW. Dia seperti mana manusia biasa yang apabila dia berdakwah, tuan-tuan, kena strategi dakwahnya ada pengikut. Dan ada pengikut. Ya, bagaimana ikutan tuan-tuan sahabat-sahabat Rasulullah terhadap Rasulullah ni, tuan-tuan, kita boleh tengok, tuan-tuan, cukup hebat. Ya, sehingga akan mereka, tuan-tuan, di antaranya yang nakkan kalaulah Allah Ta'ala berikan nyawa sebanyak rambut yang tumbuh di kepala. Ya, tuan-tuan, yang mana setiap nyawa tersebut disumbangkan, dikorbankan dalam jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar mati banyak kali pertahanan Islam pun tak apa. Macam tu kan. Kita dapat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang begini, tuan-tuan, yang Nabi dia terlebih dahulu bina kekuatan. Dia bina sokongan. Dan sampai macam tu, tuan-tuan. Ini supaya ada di belakang. Ya, kalau kita yang memimpin, tuan-tuan, ada di belakang kita yang boleh, yang mampu bawa apa yang kita nak bawa. Tuan-tuan, dia mampu pertahankan apa yang sedang kita bawa. Rasulullah pun begitu juga, tuan-tuan. Apakah lagi niat, tuan-tuan, ya, apakah lagi merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita melihat juga, tuan-tuan, ya, dakwah Rasulullah SAW ini, ya, secara sir terlebih dahulu, tuan-tuan, kerana apa? Yang pertama sekali, tuan-tuan, kita melihat bahawa, ya, tuan-tuan, ya, dakwah Rasulullah SAW kita nak tengok situasi dalam perkara kebaikan. Ya, tuan-tuan, kalau kita nak nasihat, nak mengajak kepada kebaikan, kalau kita nak mencegah daripada kemungkaran, tuan-tuan, kita nak tengok situasi. Ya, kita nak tengok situasi sesuai ataupun tidak pada ketika itu. Ya, untuk kita bagi pengajaran ataupun untuk kita sekat dan sebagainya, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, ya, kita nak buat benda yang baik, kita nak mengajak kepada kebaikan, tapi dia kena bertahap-tahap, sikit demi sedikit, supaya yang kita nak, tuan-tuan, terlebih dahulu hati seseorang itu terbaut dengan kita. Ya, terbaut dengan apa yang kita nak bawa. Tuan-tuan, kita nak mengajak orang datang masjid, surau dan sebagainya, tuan-tuan, kita guna perkataan yang lembut, perkataan yang baik-baik. Ya, tuan-tuan, dia damai, tuan-tuan, kita bagi lagi saranan, kita bagi semangat dan sebagainya. Jangan dia baru main, tuan-tuan, yang kita sebut yang bukan-bukan, lama tak nampak, contohnya, tuan-tuan. Yang setahun sekali baru beli muka, contohnya, tuan-tuan. Jadi benda-benda macam tu dia ya, tuan-tuan. Yang kita nak mengajak dia kepada kebaikan. Dia dah main, dah nampak batang tubuh dah, tuan-tuan. Batang hidup dia nampak dah, kita dah nampak dah. Maka tariklah kepada kebaikan, tuan-tuan. Ya, tariklah kepada kebaikan. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita tak sesuai lagi nak tegur dia pada ketiba. Mungkin, tuan-tuan, mungkin dalam keadaan dia sedih ke, tuan-tuan. Ya, dalam keadaan dia gembira sangat-sangat ke, contohnya, tuan-tuan, tak sesuai untuk kita, mungkin nak nasihat dia dan sebagainya. Cari waktu yang sesuai, tuan-tuan. Kita tengok. Nah, ini yang dikatakan tahap-tahap, tuan-tuan, tahapan dakwah. Ya, apa yang kita pentingkan, tuan-tuan, ialah bagaimana dia dekat dengan kita. Bagaimana seseorang makhluk itu boleh menghampiri kita, boleh kita pegang dia sampai bila-bila. Yang penting, tuan-tuan. Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW, tuan-tuan, sahabat-sahabat Rasulullah cukup hebat, tuan-tuan, cukup hebat. Ya, apa nama, generasi yang paling hebat ialah generasi, ya, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in, tuan-tuan. Karena apa? Yang karena Rasulullah terlebih dahulu membina kekuatan dalaman dalam kalangan para sahabat. Ya, sehingga kan mereka tadi, tuan-tuan, ya, sanggup berkorban apa sahaja, ya, mahal ataupun murah dari tuan-tuan, ya, demi jalan dakwah. Langkah ini dilakukan supaya jika peluang dakwah itu disakiti, para pengikut yang beriman dengan dakwahnya akan bangkit melakukan kewajiban dakwah menggantikan beliau. Yang dengan itu kesinambungan dakwah akan terjamin. Kita nak dalam satu hadis Rasulullah SAW, tuan-tuan, dan Nabi kata, "Wa man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Bukan kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kita buat usaha dakwah ni tak lain tak bukan, tuan-tuan, al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkar. Kita buat supaya ada pengikut. Yang orang boleh ikut kita. Ya, dan orang yang ikut, tuan-tuan, ikut apa yang kita lakukan,
Apa yang kita dah bagi, dia buka jalan kepada dia, dia akan dapat pahala bila dia buat. Dan kita tumpang pahala tersebut tuan-tuan, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang Allah akan kurniakan kepada dia. Tuan bayangkan tuan-tuan, yang kalau seseorang itu kerana hasil kita, kerana ajakan kita, kerana dakwah yang kita berikan kepada dia tuan-tuan, dia beramal sampai mati, contohnya tuan-tuan, dan amalan tersebut diturunkan pula kepada anak-anak, kepada saudara-saudara, siapa pun tuan-tuan, ya, agar pahala tersebut mengalir sampai kepada kita. Tak mati-mati tuan-tuan, tak mati-mati. Ya, sebab tu tuan-tuan, ya, dalam usaha kita nak menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, inilah yang kita katakan pembakar semangat kepada kita. Ya, suatu ketika tuan-tuan Rasulullah menyatakan bahawa qiyamatis sa'ah, ya, sekiranya hampir datang tuan-tuan hari kiamat, nak berlakunya hari kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilatun, dan di tangan, ya, daripada kamu, di tangan kamu ada benih pokok kurma, dan kalau kamu sekiranya sempat untuk tanam pokok tersebut, tanam falyaghrisha, dia kata, ya, nampak boleh tanam dalam keadaan apa tuan-tuan, dalam keadaan kucar kacir, dalam keadaan yang terdesak sangat-sangat ni tuan-tuan, boleh dan dibuat kebaikan, tanam, buat kebaikan tersebut. Betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semangat kepada kita tuan-tuan. Ya, dalam surah kita nak mengajak kepada kebaikan, ada ruang, ada peluang, lakukan. Ya, tuan-tuan, pahalanya besar kepada kita. Tu tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melihat bagaimana Allah Taala memerintahkan setelah mana, ya, tahapan yang pertama iaitu dakwah secara sir itu berjalan. Ya tuan-tuan, Allah Taala perintahkan melalui arahan tuan-tuan, ya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka dalam ayat ini Allah Taala sebutkan beberapa benda kepada kita. Yang pertama sekali ialah bergerak daripada sir kepada jah, daripada sulit ataupun daripada sembunyi-sembunyi kepada terang-terangan. Bukan? Yang kita nak kena ambil risiko. Nak kena ambil risiko. Kalau sebelum ni tuan-tuan, kita buat sama sembunyi-sembunyi, tengok dah ada kekuatan, kita nak kena ke depan juga tuan-tuan. Kita nak kena ke depan juga. Lagu mana cerita pun nak kena ke depan. Tuan-tuan, kita nak ajak kepada kebaikan, orang ni kita nak tegur tuan-tuan, dah sampai masanya dia nak kena sebut juga. Itu ayat-ayat. Tuan-tuan, sebab demi kepentingan ukhuwah, demi kepentingan kebaikan tuan-tuan, ya, kita nak kena ke depan juga. Nak kena ada orang yang mampu, orang yang boleh tuan-tuan ke depan, yang untuk mengajak kepada kebaikan. Nak kena sebut, ya, secara terang mungkin tuan-tuan. Ya, kemudian bila kita nak mengajak kepada kebaikan secara terang-terang ni tuan-tuan, wala 'anil musyrikin, Allah Taala sebut pula, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan tentangan. Kita akan berhadapan dengan mungkin cercaan, makian, orang yang tak suka tuan-tuan, memang ada. Kita nak puaskan hati orang tuan-tuan, tak mampu kita nak puaskan. Ya, akan berlaku tuan-tuan. Apa yang Allah Taala sebut di sini ialah terimalah hakikat tersebut tuan-tuan. Yang pentingnya niat kita baik, tuan-tuan, kita nak mengajak kepada kebaikan, tuan-tuan, hak baik pun orang tentang, kan, tuan-tuan, hak baik pun orang tentang, ya, tapi ingatlah dengan tentangan tersebut tuan-tuan. Jiwa seorang mukmin ni tuan-tuan, kalau dia berasa dalam keadaan keluh kesah, dia berasa sedih pun, Allah Taala akan bagi kebaikan untuk dirinya. Ya, kita berasa risau, kita berasa tuan-tuan, kita berasa keluh kesah dan sebagainya. Maka itu merupakan ujian daripada Allah Taala. Allah Taala nak berikan kebaikan kepada kita. Maka kita nak kena terima benda ni. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Oleh itu sampaikan secara terus, ya, berterus terang apa yang diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad, dan janganlah untuk hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu tuan-tuan. Dan bila kita menceritakan tuan-tuan bagaimana tentangan orang kafir ini tuan-tuan, Allah Akbar, cukup, ya, tuan-tuan, tak dapat diterima oleh akal. Ya, apatah lagi tuan-tuan apabila, ya, ajakan mereka ataupun rundingan mereka kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tolak tuan-tuan. Rasulullah tolak dengan kebaikan, Rasulullah tolak dengan hikmah tuan-tuan. Rasulullah tolak baik-baik, ya,
hatta tuan-tuan bagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada bapa saudara dia tuan-tuan Sayyidina Abu Talib wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amr hatta yudhhirahu Allah aw ahlaka dunahu ma taraktuhu. Ya kalaulah tuan-tuan ya wahai bapa saudaraku, kalaulah mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan juga bulan di sebelah kiriku ya supaya apa aku tinggalkan urusan ini, sekali-kali tidak ya, sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya. Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Itu benda yang berat, benda yang besar, benda yang hebat. Kalau benda yang hebat itu diberikan kepada Rasulullah untuk Rasulullah tinggalkan dakwah ini tuan-tuan. Walaupun dakwah ini jalan dia bukan tegak dia tak tuan-tuan. Berdengang bengkok, berliku-liku, tetapi jadi tuan-tuan sanggup ya, walaupun ditawarkan dengan tawaran-tawaran yang hebat, Rasulullah tidak akan tinggalkan. Ya, maka ada pembelajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ya apabila Rasulullah menolak dengan tuan-tuan, dengan kita katakan setiap ya tuan-tuan tolak ajakan tawaran-tawaran itu, maka lepas daripada itu ia semakin hebat ya ancaman dan juga siksaan yang dikenakan ya terhadap kaum muslimin. Itu nampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan tengok satu persatu bagaimana di antara bentuk-bentuk siksaan yang telah dikenakan kepada orang Islam. Berkata banyak pada Allah Taala. Yang kelima tuan-tuan ialah ibarat daripada Allah secara terang-terang itu, maka bermulalah peringkat menyakiti orang-orang Islam, orang mukmin yang meluk agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah tuan-tuan disakiti orang musyrik bimbang. Kenapa? Apa yang Nabi bawa itu bertentangan dengan kefahaman mereka. Seolah-olah Rasulullah datang untuk memperbodoh-bodohkan mereka, untuk menghina, untuk mencerca agama mereka. Tuan-tuan bukan yang kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini merupakan cabaran dakwah. Yang mana bila kita berdakwah, seseorang itu berdakwah, Rasulullah berdakwah, sahabat-sahabat Rasulullah berdakwah akan disakiti. Akan disakiti. Ini bagaimana tuan-tuan kita akan melihat nanti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada seorang sahabat yang namanya apa tuan-tuan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang namanya Khabbab. Ketika mana Khabbab tuan-tuan disiksa, kaumnya disiksa, dia datang kepada Rasulullah, dia memohon kepada Rasulullah, kata Rasulullah mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemenangan kepada Islam. Rasulullah menyatakan tuan-tuan, wahai Khabbab, pejuang sebelum kita, iaitu para nabi yang terdahulu, ada yang ditanam di dalam lubang, ada yang ditanam di dalam lubang dan digergaji daripada atas kepalanya sehingga terbelah dua badannya. Tuan, dalam kalangan para nabi-nabi yang terdahulu dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sampai begitu ada yang ditanam dan ada yang digergaji daripada atas kepala sampai ke bawah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang disikat dagingnya dengan penyikat besi. Macam tu lah. Kita mau kena tuan-tuan senari sikit pun kita rasa sakit tak? Dan tuan-tuan itu secara tak sengaja, ni sengaja tuan-tuan. Dia menggunakan sikat besi, dia disikat badan-badan mereka. Tuan-tuan Allah Taala, namun semua itu tidak menyebabkan mereka berganjak sedikit pun daripada agama dan daripada keyakinan mereka. Wahai Khabbab, demi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan menangkan agama ini sehingga nanti ini seorang boleh menunggang kenderaan seorang diri berjalan dari Sana'a sampai ke Hadramaut. Tidak ada yang dia takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Aman perjalanannya, tetapi kamu semua mahukan kemenangan dengan segera. Betul kepada Allah Taala. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut mai kepada kita bila berdakwah kepada Allah Taala, tuan-tuan, dia akan berhadapan dengan ancaman, dia akan berhadapan dengan tuan-tuan kita katakan berhadapan dengan mihnah, berhadapan dengan tribulasi, fitnah dan sebagainya. Sehingga kan bukan sekadar hinaan, cercaan maki, tuan-tuan, berhadapan dengan tuan-tuan kematian.
Maka tuan-tuan, orang yang berhadapan dengan situasi tersebut, ya Allah Ta'ala janjikan syurga, Allah Ta'ala berikan tuan-tuan, ya kita katakan satu, ya tuan-tuan, satu nikmat sama ada di atas dunia, ya maupun di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ya, setelah mana tuan-tuan sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu disiksa dengan siksaan yang begitu dahsyat. Ya, tuan-tuan, kita akan tengok nanti insya-Allah bagaimana siksaan yang diterima oleh ahli Yasir. Ya, keluarga Yasir tuan-tuan yang kita nasyid tu tuan-tuan. Ya, bagaimana Yasir dan juga isterinya tuan-tuan dibunuh, ya, di hadapan anaknya Ammar, Ammar, ya, supaya menakutkan Ammar, ya, tuan-tuan. Ya, sehingga kan Ammar tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada dia mampu bertahan. Dia macam-macam buat, ya, sehingga kan akhir tuan-tuan dia tak mampu, dia tak mampu. Satu ketika dia tak mampu, sehingga kan dia menyatakan bahawa tuan, Abu Jahal kalau tak salah saya tuan, ya, pada ketika itu lalat datang kalau tak salah saya tuan, ya, dia suruh Ammar menyatakan itu adalah Tuhan, ya, lalat itu adalah Tuhan. Maka tuan-tuan, Ammar menyatakan, tuan-tuan, sampai di satu ketika dia memang tak mampu nak menahan, tuan-tuan, tak mampu untuk nak menahan siksaan tersebut. Dia mengiyakan apa yang disuruh oleh Abu Jahal. Dia menyatakan bahawa tuan-tuan, ya, lalat itu sebagai Tuhan, tetapi jauh daripada sudut hati dia tuan-tuan untuk keluar dari Islam, tuan-tuan. Tak ada dalam hati dia untuk keluar dari Islam. Tak tahu macam mana tuan-tuan mulut dia menyatakan begitu rupa. Ya, sehingga kat akhir tuan-tuan dia dibebaskan, dia bertemu dengan Rasulullah SAW menceritakan. Dia tak menceritakan kepada Rasulullah, dia tak cerita. Tetapi Rasulullah memahami, ya, bagaimana perasaan Ammar pada ketika itu. Dia menyatakan, kalau ya, sekiranya nantinya orang-orang musyrik datang buat begitu juga kepada kamu, laksanakan apa yang telah kamu laksanakan, buat apa yang telah kamu buat. Maka banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan cerita di sini tuan, ini bagaimana siksaan-siksaan yang diterima oleh mereka. Tetapi Allah Taala berikan, lanubawwi'annahum, Allah Taala berikan kepada mereka tuan-tuan, yang di dunia hasanah, di atas dunia lagi akan kebaikan. Ya, dan begitu juga wala ajrul akhirati akbar, tetapi ujian ataupun tuan-tuan kebaikan di atas, ya, di akhirat kelak lebih besar. Tuan-tuan yang pada Allah Ta'ala, ya, laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Dia tuan berbalik kepada siksaan-siksaan tadi. Kalau tak bukan tuan-tuan, ya, bila kita deal ataupun bila kita menjadi pejuang kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini tuan-tuan, Allah Ta'ala tak akan, ya, tuan-tuan, sewenang-wenangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan tuan-tuan mensia-siakan. Tidak sama sekali. Ya, sama ada di dunia tuan-tuan ataupun di akhirat kelak. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan tuan-tuan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, ya, seseorang itu bila dia melaksanakan tugas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa puas tuan-tuan, dia rasa puas dalam hati dia tuan-tuan, dalam hati. Bila kita melakukan kebaikan tuan-tuan, bila kita mengajak kepada kebaikan, ya, walaupun berhadapan dengan mungkin fitnah tuan-tuan, mungkin kedudukan dan sebagainya tuan-tuan, apa dia akan dunia tuan-tuan, orang akan tarik dan sebagainya, tetapi bila dia melaksanakan tanggungjawab dia, macam dia tepuk umpama macam tu, dia akan keburukan, ya, mempertahankan akan kebenaran tuan-tuan, dia akan berhadapan, ya, dengan ancaman dan sebagainya. Kau-kau dalam dia merasakan bahawa dia telah melaksanakan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perasaan tersebut tuan-tuan berbeza dengan perasaan orang yang menyesal. Juga, ya, orang yang dapat melaksanakan tuan-tuan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila dia mampu untuk menyatakan akan arahan tersebut, tuan-tuan, dia akan rasa puas hati. Berbanding dengan orang yang menyesal, ya, dia ada peluang, dia ada peluang, tetapi dia tak menggunakan peluang tersebut, dia akan menyesal. Betul banyak kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya, jadi tuan-tuan yang kelima ini berkaitan dengan, ya, bila kita berdakwah, cabarannya tuan-tuan akan disakiti,
Ya, kerana musyrikin itu menganggap bahawa agama Allah Subhanahu wa taala ini bertentangan dengan apa yang mereka telah berpegang. Secara ringkas yang tuan-tuan, kita nak melihat ya kepada yang keempat dan yang kelima, itu berkaitan dengan Islam. Tuan-tuan, bukan agama yang melibatkan perkauman. Dan ketika kali tuan-tuan, orang yang masuk Islam pada ketika itu, ya terbinanya ukhuwah mereka bukan kerana tahu. Ya, sebab mereka tuan-tuan ada dalam kalangan hamba, ya kan tuan-tuan, ada dalam kalangan tuan-tuan budak-budak, berbagai kalangan. Ya, tuan-tuan, berbagai kalangan. Ya, jadi semangat mereka itu terbina bukan kerana pergaulan. Ya, tuan-tuan, kita terbina kerana apa? Ya, ukhuwah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang tuan-tuan, secara ringkas tuan-tuan, ya, kita nak lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah ini tuan-tuan sabar, ya, tetap berpegang dengan akidah, ya, dengan akidah Islam. Walau bagaimana keadaan sekalipun tuan-tuan, walaupun berhadapan dengan, kita katakan, dengan saat kematian, tetapi mereka tetap, ya, bagaimana tuan-tuan keluarga Yasir, ya, mereka tetap dalam Islam, ya, tetap dalam Islam. Ya, sebab itu tuan-tuan berkata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah menyatakan dalam satu hadis, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencerca, ya tuan-tuan, kalangan sahabat-sahabat aku. Ya, kerana apa? Fawalladhi nafsi biyadi, ya, sekiranya demi Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ya kamu ada satu bukit daripada emas, lalu kamu belanjakan tuan-tuan semua emas tersebut, satu bukit wakaf tersebut, ya, nak mencari satu cupak apa yang telah dibelanjakan oleh, ya, kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak akan sama. Tuan, kita kalau ada satu emas, tuan-tuan, emas satu bukit Uhud, tuan-tuan, lalu kita belanjakan jalan Allah Subhanahu wa taala, nak supaya menyamai satu cupak yang tuan-tuan dibelanjakan oleh para sahabat, tuan-tuan, tak akan sama. Tak akan sama. Ya, wala nasifu, Nabi kata tak akan sama juga, tak akan sampai separuh pun tak sampai, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kata Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ni tuan-tuan, ya, sahabat-sahabat Rasulullah pada saat ketika itu yang disebut tuan-tuan as-sabiqun al-awwalun, as-sabiqun al-awwalun, orang yang tuan-tuan, orang yang utama, tuan-tuan. Ya, sahabat-sahabat yang awal menurut agama Allah Subhanahu wa taala, tuan. Jadi mereka tuan-tuan tak dapat digambarkan, ya, bagaimana pengorbanan mereka mendapat sanjungan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat sanjungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ya, tuan, saya rasa sekali itu sahaja yang dapat saya kongsikan secara ringkas pada pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan, ya, kita akan sambung ke pertemuan yang akan datang. Masih lagi dalam bab yang kedua, kita akan tengok nanti tuan-tuan, ini beberapa lagi kisah berkaitan dengan siksaan. Dan begitu juga kita akan tengok juga, ya, bagaimana berlaku yang hijrah, ya, daripada Makkah menuju ke Habasyah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, Nabi tak pun, Nabi tak pergi. Tapi Rasulullah mengarahkan banyak sahabat-sahabat Rasulullah ini untuk berhijrah ke Habasyah. Kerana itu bukan tuan-tuan, ada faktor yang menyebabkan Rasulullah, ya, berikan cadangan, ya, untuk mereka bergerak ke sana. Dan kita akan tengok, dan kita boleh tengok juga tuan-tuan bagaimana faktor tersebut berikan kesan dalam kehidupan kita. Ya, tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika yang lain, boleh tak kita minta tolong kepada orang yang bukan Islam? Boleh tak kita minta tolong kepada orang yang tuan-tuan bukan Islam pun, tetapi tidak memerangi dan sebagainya, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan tengok ke pertemuan yang akan datang. Baik, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang tercela yang tuan maafkan sangat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala